Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Didoakan semoga insya-Allah pada bulan Ramadan ini kita semua berada dalam keadaan iman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesihatan yang baik, rezeki yang diberkati dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi satu Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tazkirah Jumaat pada tengah hari ini insya-Allah akan saya bincangkan tajuk yang diberikan, iaitu puasa dari kacamata seorang yang memeluk Islam. Itu tajuk dia. Tajuk dia panjang sikit. So di sini kita cerita pengalaman puasa, tetapi daripada kacamata yang memeluk agama Islam. Sengaja saya letak yang memeluk agama Islam dan bukannya mu'allaf. Ada sebab. Sebab biasanya kita lihat mu'allaf ni adalah orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam ataupun baru memeluk agama Islam. Kita panggil mereka mu'allaf. Tetapi bila mereka dah lama Islam, bila mereka dah beramal dengan fardu ain, fardu kifayah pun dah buat, biasa kita tak panggil mereka mu'allaf lagi. Mereka sudah pun jadi mukallaf. Kalau saya letak tajuknya adalah daripada kacamata mu'allaf sebagai contoh, itu biasanya orang yang baru memeluk agama Islam. Macam saya dah 26 tahun masuk Islam. Bagi tuan-tuan yang mungkin tak berapa kenal saya, nama saya Shah Kirit bin Kakulal Gowinji, atau panggil saja dengan panggilan mesra Bro Shah. Bila panggil bro ni, orang-orang dirasa mesra sikit. Sebab bila kita nak menyampaikan dakwah, kita sampaikan dakwah bukan hanya kepada orang-orang yang sudah kuat Islam saja, tidak. Kita juga nak sampaikan dakwah ni kepada orang yang jauh daripada Islam. Termasuk ada orang Islam tetapi tak berapa amal Islam. Termasuk juga orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi sebab itu saya menggunakan gelaran bagi nama saya sebagai bro. Seorang rasa mesra bila nak bercakap, dan insya-Allah tak adalah rasa ada jurang antara kita dengan mereka yang kita nak sampaikan dakwah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tengah hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya tentang puasa ini sebelum memeluk Islam. Sebelum saya masuk Islam, apa pengalaman puasa? Dan kemudian bila baru memeluk agama Islam macam mana? Dan selepas memeluk agama Islam, apa pengamatan saya, tanggapan saya, dan juga apakah kesimpulan yang saya dapat tentang puasa insya-Allah. Baik, yang pertama sekali saya nak mula dengan ayat Al-Quran dulu. Kita ambil contoh dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, puasa adalah diwajibkan atas kamu seperti mana ia telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Moga-moga kamu peroleh takwa. Maka di sini ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Puasa sudah pun diwajibkan kepada umat-umat dulu pun. Maka hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat penganut-penganut agama lain, mereka pun ada amalan puasa. Cara mereka mungkin tak sama dengan kita, tapi mereka pun ada amalan-amalan puasa mereka. Dan yang keduanya, dalam ayat yang sama, apakah tujuan utama kita berpuasa? Dulu sebelum saya masuk Islam, bila saya bincang dengan kawan-kawan Islam saya, kawan-kawan Melayu saya, bila cerita pasal puasa, mereka selalu beri gambaran pada saya, orang Islam berpuasa supaya orang kaya dengan orang miskin sama-sama puasa waktu siang hari, sama-sama tak makan, supaya orang kaya dapat merasai penderitaan orang-orang miskin. Okey, ini salah satu daripada kebaikan yang kita dapat. Tetapi itu bukan matlamat utama.
Matlamat utama kita berpuasa tidak lain tidak bukan insya-Allah untuk mendapatkan ketakwaan, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Itu matlamat kita. Ada orang bila bulan Ramadan, nak masuk Ramadan, saya dengar juga, dia kata, tak lama lagi Ramadan, kita puasa, boleh kuruskan badan. InsyaAllah kuruskan badan pun ada kebaikan dia. Saya tak kata tak ada kebaikan, tetapi itu bukan matlamat utama kita. Matlamat utama kita bila habis Ramadan, di manakah level takwa kita? Ada peningkatan ataupun macam mana? Itu dia. Okey, sekarang kembali kepada pengalaman sebelum masuk Islam. Saya berasal daripada agama Jain campur dengan Hinduism. Kalau ikutkan betul-betul, keluarga saya sepatutnya Jainism. Tetapi di Malaysia, orang yang beramal dengan Jain, kebiasaannya dia akan campur dua-dua, Jain dengan Hinduism. Dan kami, puasa bagi dalam masyarakat kami adalah perkara yang selalu dilakukan. Dan ada pelbagai jenis puasa. Antara puasa yang dilakukan oleh kaum saya iaitu Gujarat, disebut sebagai Ektanu. So Ektanu artinya ialah dalam satu hari itu dia akan makan sekali aja. Satu kali. Katakanlah contohnya dia makan malam, dah masuk matahari dah turun, dia makan malam. So bila dia makan malam, dia akan duduk, dia makan, habis dia makan, dia bangun aja, besok sampailah malam esok tak boleh nak makan. Kalau kita lihat, inilah cara puasa kalau dulu-dulu kan. Tetapi dalam agama Islam, kita alhamdulillah, kita boleh berbuka puasa daripada maghrib sampai ke subuh kita hari ini. Kita boleh makan dan minum. Tapi bila masuk subuh, kita berhenti daripada makan dan minum sampailah ke maghrib sebagai contoh. Ini Ektanu. Dan antara dalam puasa yang mereka lakukan, yang mereka upkan lagi ialah bukan sekadar makan satu hari satu kali, tetapi makanan pun makanan yang simple. Bila kita kata makanan yang simple, tak ada garam. Dia tak ada garam, dia tak ada bawang. Dia betul-betul makanan yang simple, dia melatih. Itu satu jenis puasa. Ada juga jenis puasa yang dilakukan oleh mereka, mereka hanya minum air saja. So waktu puasa tu tak makan, tak makan apa-apa. Dia hanya minum air. Dan puasa ini biasanya mereka akan lakukan selama 9 hari berturut-turut. 9 hari tu tak makan apa-apa, hanya minum air saja pun ada. Dan kalau kita lihat masyarakat Hindu pun akan berpuasa dengan cara mereka masing-masing. Ada antara mereka bila berpuasa artinya ialah tak makan benda-benda daging, hanya makan sayur-sayuran saja. Itu dah dikira berpuasa. Dan kebanyakan, majoritinya bila berpuasa, kalau time puasa mereka tak boleh makan, mereka tak makan, tetapi boleh minum. Boleh minum air, boleh minum air susu sebagai contoh, dan itu tidak membatalkan puasa. So bagi mereka bila puasa tak makan, tapi kalau nak minum boleh minum, tidak membatalkan puasa. Tetapi bagi kita orang Islam, tak makan, tak minum langsung waktu kita berpuasa. Ini saya bagi ringkas sikit-sikit je. Alright. Sekarang ni kalau kita lihat di kalangan orang-orang Kristian, di kalangan orang-orang Kristian pun ada puasa juga. Ada. Kalau kita lihat di kalangan golongan Katolik sebagai contoh, bila musim puasa itu mereka akan sebut dengan istilah Lent, L-E-N-T. Dia akan sebut the season of Lent. So Lent ini adalah mereka berpuasa selama 40 hari. Dia akan bermula dengan Ash Wednesday, sampailah ada Good Friday, Easter Sunday. Sampai situ dia akan berpuasa selama 40 hari. Kenapa mereka berpuasa 40 hari? Kalau kita lihat dalam Bible sebagai contoh, Jesus Christ dalam Bible juga telah berpuasa selama 40 hari. Dalam Gospel of Luke bab nombor 4 ayat nombor 1 hingga 4. Kalau kita lihat dalam Bible, Jesus berpuasa 40 hari siang dan malam, tidak makan, tidak minum. Dan pada hari yang ke-40 dia kelesuan. Itu kalau ikut Bible. 40 hari tak makan, tak minum. Itu puasa Jesus Christ. Dalam Old Testament, perjanjian lama, dalam Bible, kalau ikut Bible, Moses, itu Nabi Musa AS, juga telah berpuasa selama 40 hari, siang dan malam,
tidak makan, tidak minum. Ini disebut dalam the book of Exodus bab nombor 34 ayat nombor 28. So kalau dalam orang Kristian pun ada puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum. Dan orang Kristian pada peringkat awal dulu mereka berpuasa secara itu, tak makan, tak minum. Tetapi hari ini kalau kita lihat di kalangan orang-orang Kristian, khususnya Katolik yang masih mengamalkan Lent tadi, mereka berpuasa 40 hari, tak ramai yang puasa 40 hari. Kalau kita lihat kebiasaannya, mereka akan puasa pada Ash Wednesday, hari yang pertama, dan juga pada hari yang ke-40, Easter Sunday. So 40 dia puasa satu hari awal dan satu hari yang terakhir, seolah-olah telah berpuasa 40 hari. Pendek kata, kalau saya nak bagi satu perbandingan bagi kita sebagai orang Islam, kita puasa pada awal Ramadan dan pada akhir Ramadan, kita puasa 2 hari ini, seolah-olah kita telah berpuasa selama 1 bulan. Dan hari ini di kalangan penganut Kristian, puasa ini majoriti ya, saya tak kata semua, tapi majoriti ni bila puasa bukan bererti tidak makan, tidak minum. Puasa yang mereka fahami ialah meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Pendek kata, kalau mereka berpuasa, kalau hari puasa bagi mereka, kalau setiap pagi masa sarapan pagi mereka makan contoh roti canai 2 keping, teh tarik gelas besar. Kalau puasa makan roti canai sekeping, teh tarik gelas kecil, itu puasa. Waktu tengah hari boleh makan, tetapi jangan ambil lauk, ambil sayur-sayuran saja, itu dikira sebagai puasa. Dan pengalaman saya jumpa dengan kawan-kawan Kristian, mereka kata itu pun susah bagi mereka. Dan mereka sebenarnya kagum dengan orang-orang Islam selama 1 bulan, daripada subuh sampai maghrib tak makan, tak minum. Subhanallah. Kalau kita tanya dengan orang-orang Cina pun berpuasa. Dan orang Cina dengan orang Hindu pun ada satu persamaan, mereka akan puasa pada awal bulan, bila bulan pertama tu, dan juga pada pertengahan bulan selama 3 hari. Ini pun ada persamaan dengan puasa-puasa sunat dalam agama Islam sebagai contoh. So kalau kita lihat persamaan, bagi kita tak heran, sebab dalam Quran dah sebut dah, puasa diwajibkan kepada kita seperti mana ia telah diwajibkan kepada umat-umat dahulu. Cuma ikut masa mereka mungkin berubah-ubah cara-cara mereka berpuasa. Okey, kembali pada pengalaman saya. Ini saya belum masuk Islam. Masa tu saya bekerja dalam syarikat pemasaran, marketing, syarikat swasta. Kawan-kawan tempat kerja saya tu, boleh dikatakan 90% ni orang-orang Melayu Islam. Ini tahun 80-an ya. Tahun 80-an masa saya masuk jadi salesman, orang Melayu tak ada sangat, kerja-kerja sales tak ada. Pemasaran marketing pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Cina dan orang India. Orang Melayu ni sekali-sekala lah kita jumpa. Tetapi bila saya jadi supervisor, saya jadi manager yang bawah, manager pertengahan, manager atas, saya mula rekrut orang-orang Melayu masuk kerja, orang Melayu masuk kerja, orang Melayu masuk kerja. Tapi nak convince orang Melayu untuk buat marketing bukan senang. Ini tahun 80-an, mentaliti masyarakat Melayu pada waktu itu, okey, kalau mereka datang nak kerja, mak bapak mereka nak anak-anak kerja gomen. Sebab bila dia kerja gomen, baru ada macam satu jaminan lah kehidupan. Okey, kerja gomen tu kira kerja dengan kerajaan. Tapi bila kerja dengan marketing tu, pergi jual-jual barang, bagi mereka itu bukan budaya. Tetapi hari ini subhanallah, saya lihat orang-orang Melayu memang top. Memang maju ke depan dalam direct selling, dalam multi level marketing dan sebagainya. Hebat, alhamdulillah. Okey, jadi kembali pada ni. So bila saya sebagai manager, kita pergi outstation, kita nak kerja tempat-tempat lain. Kebiasaannya kita tinggal di hotel. Tetapi kalau tinggal di hotel, kos semua kena bayar sendiri. Sebab dalam direct selling dia tak ada gaji tau. Gaji tak ada, 1 sen pun tak ada gaji. Kalau kita jual barang dapat commission, jual barang dapat commission. Tetapi kalau kita pergi outstation, duit minyak, duit petrol kena bayar sendiri. Kita tinggal di hotel, bayar sendiri. Makan minum semua kena tanggung sendiri. Kalau ada jualan, kita dapat commission. Lepas tu kena tengok commission yang kita dapat tolak dengan kos kita. Itu baru kita sebut sebagai untung bersih. Jadi untuk jimatkan kos, apa yang kami buat ialah kami akan tumpang rumah orang. Kadang-kadang kami akan tumpang rumah kawan-kawan.
Kadang-kadang tempat yang kami pergi first time, tak ada kawan dekat situ. Sambil kita jual barang, kita tanya encik berminat nak beli barang ni semua, dia beli atau tak beli. Lepas tu kita akan tanya soalan, bolehkah kami nak tumpang rumah? Nak save cost. Okey, dah biasa dah, cakap dah satu Malaysia, sebut je negeri mana. Termasuk Sabah, Sarawak, tumpang rumah orang. Saya cakap terus terang ya, kalau kita lihat pasal perbandingan orang-orang Melayu, kita banyak dengar orang mengkritik bangsa Melayu, betul? Orang Melayu macam ni lah, orang Melayu macam tu lah, betul? Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, orang Melayu ni ada banyak kehebatan. Saya boleh cakap dah sebab saya bukan Melayu. Kalau tuan-tuan cakap, nanti orang kata angkat bakul. Ataupun kalau sekarang ni masuk lift tekan butang. Jadi tuan-tuan jangan cakap, biar saya cakap sebagai orang bukan Melayu. Saya bertumpang rumah orang-orang ni, saya cakap terus terang, tak pernah saya dapat tumpang rumah orang India atau orang Cina, tak pernah. Jangan harap orang Cina, orang India nak bagi orang asing yang dia tak kenal tinggal di rumah dia free, tak ada. Yang bagi kami tinggal ni orang Melayu. Sebab orang Melayu ni memang baik, sangat baik. Betul-betul baik. Mula-mula tu mereka pun ragu-ragu sebab mereka tak kenal kita. Tapi bila kita explain kita daripada mana, dan mereka percaya pada kita. Ini kira level tawakal yang tinggi ni. Orang Melayu ni memang tawakal dia tinggi. Lepas tu kita tinggal bukan satu orang, dua orang. Kita kadang-kadang 7 orang, 8 orang. Satu tim. Okey, lepas tu kadang-kadang kita balik kerja pukul 9 malam, 10 malam, tuan rumah masih tak tidur lagi. Dia sediakan kuih-kuih dengan air kopi O. Oh, layanan betul-betul bagus. Kita mungkin tinggal 1 minggu, ada yang kita tinggal sebulan. Masa kita nak balik tu, sama-sama menangis. Dah jadi saudara. Tapi ini pengalaman sekarang. Pernah juga kita tumpang rumah orang bulan Ramadan. Okey. Bulan Ramadan, puasa. So, bila puasa, mereka akan cakap dengan saya, sebab tim saya semua ni Melayu. Saya seorang aja bangsa India yang bukan Islam. So, bila bulan Ramadan, mereka akan kata, Brother Shah, you pergilah makan. You makanlah. Tapi saya akan cakap, tak apa. Saya tak nak. Sebab kita bersama dengan diorang, takkan kita pergi makan. Kita kena hormat. Padahal tak salah. Kalau saya makan, tak salah. Tapi kita kena saling hormat, menghormati. Mereka menghormati saya dengan suruh saya pergi makan. Sebab saya non-Muslim. Dan saya menghormati mereka, tidak mahu makan di depan mereka. Jadi kadang-kadang kita akan tunggulah sama-sama nak berbuka. So, katakan contoh, katakan Maghrib adalah 7.10 minit. 6.40 mereka dah ready dah. Mereka dah hidang dah makanan-makanan semua. Mereka dah hidang makanan-makanan semua. Dan biasanya kalau kita tengok bila mereka berbuka puasa macam buffet kan? Betul kan? Pergi dekat bazar Ramadan beli macam-macam jenis warna air ada. Hanya biasanya ada air-air tertentu bulan Ramadan je kita jumpa warna-warna tu. Bulan-bulan lain tak ada. Lepas tu kuih-muih macam-macam jenis, lauk-lauk macam-macam jenis, masakan macam-macam jenis. Kalau keluarga itu ada macam 4-5 orang anak yang dah bekerja, masing-masing beli, balik rumah dah jadi macam satu mini buffet. 6.30 tu dah hidang semua. Lepas tu masing-masing tunggu depan makanan. Tunggu je. Nak tunggu 7-10 minit. Tuan-tuan perasan tak bila bulan Ramadan, okey, jam semuanya jadi slow motion. Dia akan bergerak tik tik tik. Lepas tu kena tengok jam tangan. Takut-takut tak bekerja ni, tak bergerak ni. Dia tunggu je. Kemudian bila masuk maghrib, okey, lama lah dia tunggu tu. Masuk maghrib azan aja, azan. Bila azan je, baru belum lagi Allahu Akbar. Baru aja terus minum. Betul dah masuk waktu boleh buka dah puasa. Awalkan buka puasa, bagus. Dia akan terus minum, subhanallah. Dan bila minum tu minum banyak-banyak. Tapi sebelum minum tu 6.40 tadi tu dah ambil nasi, dah ambil lauk, dah ambil kuih. Dia punya pinggan tu dah besar, dah ambil dah macam Gunung Kinabalu. Okey, lepas tu minum air banyak-banyak. Lepas tu bila makan, baru makan setengah dah kenyang. Tak boleh nak habiskan. Tak boleh nak habiskan, apa dia buat ialah dia sumbat juga. Dia akan sumbat juga. Dia sumbat, makan sampai terlalu kenyang, sampai tak boleh nak solat maghrib. Kadang-kadang masa solat isyak atau solat tarawih pun,
Tengah-tengah solat boleh terlelap. Yang kita risau, kita masih lagi berdiri, orang lain dah sujud. Mungkin pernah berlaku, saya tak pasti. Okey, ini adalah akibat buka puasa je terus buka dengan banyak dan sebagainya. Ini pengalaman saya. Kemudian pengalaman saya tinggal di rumah orang Melayu bulan Ramadan ialah tiba-tiba pukul 2 pagi saya kena kejut. Bangun. 2 pagi. Bangun. Saya tengok jam 2 pagi. Kenapa? Saya rasa macam ada kecemasan ke apa. Dia kata, Brother Shah, jom. Kita ke dapur sekarang. Saya pun dalam hati kan fikir, kenapa? Ada apa? What happened? Sampai dekat dapur, makan. Saya hairan, kenapa kena makan pukul 2 pagi? Lepas tu baru saya tahu, rupanya sahur. Sahur pukul 2 pagi. Dia dalam Islam ni, sahur, okey, berbuka kita awalkan sunat. Sahur ni, afdal ialah kita akhirkan. Okey, tapi sekarang saya rasa tak ada berlaku sangat. Sekarang kesedaran masyarakat dah bagus. Ini zaman dulu, pukul 2 pagi, 3 pagi, itulah waktu sahur. Dan lepas saya dah masuk Islam kan, bila saya teringat balik kan, saya fikir balik, kenapa mesti sahur pukul 2 pagi, 3 pagi? Kan kita nak bangun solat subuh, bangunlah awal sikit. Sahurlah akhir waktu kan, lepas tu solatlah subuh. Okey, lepas tu baru saya ingat balik, oh sebenarnya mereka tak solat pun. Cakap terus terang tak apa ya. Ramai kawan-kawan Melayu saya yang tak solat. Saya kerja direct selling, saya tahulah. Bila saya pergi mana-mana, kadang-kadang dia ada 1-2 orang yang jaga solat 5 waktu sehari. Dan pengalaman saya yang solat 5 waktu pun kadang-kadang tak bagus. Dia kata dia nak pergi solat, lepas tu 1 jam, 1 jam setengah baru dia balik daripada solat. Lepas tu baru kerja setengah jam, nak pergi solat lagi. Lepas tu 1 jam dia pergi solat, lepas tu balik kerja. Lepas tu kerja 20 minit, nak pergi solat lagi. So dalam hati saya, bila saya interview, you solat 5 kali ke? Dia kata ya. Dalam hati macam tak best saja nak ambil. Tapi saya tetap ambil. Tetapi saya ada pengalaman. Orang yang bekerja bawah saya, memang solat 5 waktu, dia tak pernah miss. Tetapi dia tak pernah ponteng. 5-10 minit, dah datang balik. 5-10 minit, dah datang balik. Tapi kerja rajin, sales tinggi. Ada pernah sekali tu kita pergi tengok wayang. Saya ingat lagi, dekat Odeon. Tahu kan Odeon? Sekarang tak ada dah. Dulu depan Pertama Kompleks. Pergi tengok Odeon, movie pukul 7. Lepas tu 7.30 dia kata, Brother Shah, saya keluar sekejap ya. Saya kata okey, saya ingat dia nak pergi toilet. Lepas setengah jam dia balik. Dalam hati saya, lamanya. Tak apa. Sekarang baru saya faham. Apa yang dia buat ialah, dia pergi solat maghrib dulu. Walaupun kita sama-sama pergi tengok wayang, tetapi dia masih jaga solat. Ini saya hormat. Ini memberikan saya impression yang positif tentang Islam. Alhamdulillah. Okey, kembali kepada ini. Pengalaman tentang sebelum masuk Islam. Okey, selepas masuk Islam. Kita ambil selepas masuk Islam. Selepas masuk Islam, subhanallah, saya masuk Islam bulan Ramadan. Dan bila bulan Ramadan masuk Islam, hari ini ucap 2 kalimah syahadah. Tak tahu apa-apa, tak tahu solat, tak tahu apa-apa, baru ucap syahadah. Ustaz saya kata, Syakirit, malam ni free ke? Saya kata, malam ni saya tak ada appointment apa-apa. Jom kita pergi buka puasa dekat masjid. Diorang ada makan-makan. Saya dengar buka puasa. Okey, buka puasa je lah kan. So pergilah buka puasa. Okey, dia bawa pergi surau rupanya. Surau. Pergi dekat surau, buka puasa, tak ada masalah. Buka puasa semua tak ada masalah. Sekarang time solat maghrib. Kita baru masuk Islam. So ustaz saya kata, okey sekarang maghrib, awak ikut saya. Sebab saya memang tak tahu solat. Dia kata apa tahu? Awak ikut je. Apa saya buat, awak buat. Saya pun ikutlah. Saya tengok dia berdiri, saya pun berdiri. Saya tengok dia letak tangan macam ni, saya pun letak tangan macam ni. Lepas tu saya tengok dia bongkok, saya pun bongkok. Masa tu mana tahu itu rukuk, tak faham. Bagi saya itu bongkok ya. Saya pun dia bongkok, saya pun bongkok. Tapi saya bukan pandang kiblat, saya pandang dia. Lepas tu dia berdiri, saya pun berdiri. Lepas tu dia nak sujud, saya ingat nak bongkok lagi sekali. Rupanya sujud, saya pun sujud. Saya pun sujud cara saya lah. Lepas tu dia duduk antara 2 sujud, saya pun jadi gelabat, tak tahu nak duduk macam mana. Okey, lepas tu dia sujud, saya pun sujud. Lepas tu dia bangun, saya pun bangun. Lepas tu dia nak bangun berdiri, saya nak ingat kena sujud lagi sekali. Sebab kita kelam kabut. Dan waktu tu tuan-tuan, bila saya solat, saya rasakan semua orang tengah memandang saya. Saya rasa macam tu. Saya rasakan semua mata-mata tengok saya. Saya rasa macam malu je. Kemudian kita pendekkan cerita. Lepas solat isyak semua, tarawih. Lepas tu ustaz saya kata, okey sekarang kita solat tarawih. Tak apa, awak ikut sekadar yang awak mampu saja.
Kalau awak dah rasa letih, tak apa, awak boleh duduk di belakang. Tuan-tuan fikirlah, ingat apa? Orang tengah solat, kita tengah-tengah jalan, kita pergi belakang ke? Tak ada punya. 20 rakaat lah. Lepas tu 3 rakaat lah. Dan tahun 80-an saya masih ingat lagi tentang Ramadan. Setiap tahun Ramadan, orang Islam bergaduh. Saling menyalahkan antara satu sama lain. Ini adalah 20 lawan 8. 20 rakaat atau 8 rakaat? 20 rakaat atau 8 rakaat? Yang buat 8 rakaat, dia kata yang buat 20 rakaat tu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat lebih daripada 8 rakaat. Nabi buat 8 rakaat solat sunat dan 3 rakaat witir. Tak pernah buat lebih daripada 8. Lepas tu yang buat 20 rakaat, dia kata yang 8 rakaat dia pemalas. Tak cukup iman. So setiap tahun, kita yang baru masuk Islam, Allah, kita confused. Kita tak tahu mana satu yang betul. Bergaduh every year. Okey, ini pengalaman, subhanallah. Okey, lepas tu kita nak cerita pasal bazar Ramadan. Okey, pengalaman saya tengok orang-orang Islam. Saya dah banyak kali jumpa orang Islam pukul 1 tengah hari, pukul 2 petang. Mereka ni jadi macam zombie. Tahu zombie? Umpama mayat hidup. Bila mereka jalan pun macam zombie je. Ada sekali tu ada seorang brother, umur dia 20 lebih. Okey, tengah tunggu lift, sama-sama tengah tunggu lift, dia pun Jadi saya tanya dia, are you okay? Dia marah saya pula. You tak faham ke? Orang tengah Ramadan, orang tengah puasa, dia marah-marah. Saya risau dia nak tumbang. Saya risau dia ada apa-apa. Dia marah saya pula. Itu pengalaman. Ataupun kita pergi dekat kaunter kan, kadang-kadang orang tu tengah baring aja, kita bagi salam, Assalamualaikum, buat dono aja. Assalamualaikum, buat dono aja. Kali ketiga kita bagi salam, Assalamualaikum, dia bangun. Dia pandang kita tu seolah-olah kita telah mengganggu tidur dia. Padahal waktu kerja tu dia pandang kita tu macam nak telan kita hidup-hidup. Lepas tu nak ambil file ke apa-apa pun, jalan slow motion. Ini perkara biasa. Tapi tuan-tuan, bagi saya bulan Ramadan memang best. Sebab bulan Ramadan production kita tinggi. Bulan Ramadan ialah bulan produktiviti kita tinggi. Bukan produktiviti kita rendah. No. Tidak ada alasan bila kita berpuasa, produktiviti kita kurang. No. Kita tak perlu nak minum pagi, tak perlu nak makan tengah hari, betul tak? Tak ada kejap-kejap nak pergi rehat. Tak ada kejap-kejap nak ni. Tak ada. Kita boleh terus buat kerja. Saya seronok. Bila bulan Ramadan, saya akan kerja kuat. Waktu tu bujang. Kalau pergi dekat bazar Ramadan pun, saya beli apa yang saya nak makan saja. Simple. Saya boleh makan macam-macam jenis, tapi satu hari beli satu benda. Tapi tukar-tukarlah benda tu. Bukan satu hari beli 30 benda. Satu hari beli satu benda, 30 hari dapatlah 30 benda. Balik rumah je, lagi 5 minit nak azan. Kadang-kadang tengah buka pintu rumah, azan. So tak perlu tunggu. Tuan-tuan percayalah cakap saya, menunggu tu satu seksaan tau. So paling bagus ni kalau kita waktu Ramadan ni kita sibukkan diri kita. Okey, cun-cunlah kita susun masa yang kita buat ni sejenak sebelum nak masa berbuka tu baru kita sampai. Contohnya, best. Itu tak ada derita sangat. Ini pengalaman. Okey, satu lagi tuan-tuan. Bila bulan Ramadan, kita hanya makan sekali je kan waktu malam. Sepatutnya kita makan macam makan biasa tau. Bukannya kita balas dendam. Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, semua kita jamak. Bukan. Patutnya makan malam yang biasa, simple. Yes or no? Okey, kalau ikutkan betul-betul logik akal, bulan Ramadan perbelanjaan tu semakin kurang ke semakin tinggi? Bulan Ramadan sepatutnya semakin rendah. Tapi tuan-tuan kita tengoklah kita punya perbelanjaan bulan Ramadan semakin tinggi, double, triple. What happened? Something is wrong somewhere. Apa tujuan kita berpuasa? Ini pengalaman puasa daripada kacamata orang yang memeluk agama Islam. Okey, saya tengok puasa pun dah habis dah. Okey. Kita Zuhur pukul 1.16 kan? Okey. 1.18 ya. Okey. Okey, ada dalam 6 minit macam tu. Okey. Tuan-tuan, saya nak bagi satu kesimpulan. Bila bulan Ramadan kita tak makan tak minum kan? Betul? Dan juga tak ada hubungan antara suami dengan isteri waktu siang hari. Ini semua benda halal tau. Benda halal kita dilarang, apalagi kalau benda tu haram.
Dah puasa bukan sekadar itu. Puasa lebih tinggi, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa tangan dan sebagainya. Dan puasa yang lebih tinggi adalah puasa pemikiran kita. Itu level lebih tinggi lagi, insya-Allah. Okey, sekarang tuan-tuan, saya nak bagi satu analogi. Marathon runner. Tahu kan marathon? Kalau 100 meter dia pecut kalau 100 meter. Tapi kalau marathon runner, pelari marathon, dia biasanya 42.4 kilometer. Kalau marathon runner yang profesional, kalau ada pertandingan besar, di mana mereka akan berlatih sebelum pertandingan? Di tempat macam mana? Di kawasan mana mereka akan berlatih? Bukan gym. Okey, bukan tepi pantai, bukan highway, bukan. Dia akan berlatih di kawasan gunung. Tempat tinggi, tempat altitude tinggi. Sebab kawasan gunung, oksigen nipis, oksigen kurang. So, bila dia berlatih dekat gunung, oksigen kurang, maka badan kita secara automatik akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Sebab sel darah merah ini yang akan menyerap oksigen. Okey, hemoglobin. So, dia akan hasilkan lebih banyak sel darah merah, sel darah merah. So, bila dia berlatih dekat gunung, badan menghasilkan lebih banyak sel darah merah supaya boleh menyerap oksigen dengan lebih banyak lagi. Pada hari pertandingan, dia turun paras laut, maka badan dia ada ekstra stamina, ada ekstra sel darah merah untuk menyerap oksigen. Yes or no? So, dia dapat stamina, dia boleh lari lebih jauh lagi. Okey, umpama itu kita orang Islam, bulan Ramadan kita berpuasa, kita tak makan, tak minum. Ada beberapa larangan dalam bulan Ramadan, kita tak boleh nak buat. So, kita membina immune system kita, kita membina iman kita, kita membina takwa kita. Masuk je Syawal, paras laut, sepatutnya apa berlaku pada stamina kita? Sepatutnya apa berlaku pada iman kita? Apa patut berlaku pada takwa kita bila masuk je Syawal? Lebih meningkat kan? Sepatutnya dia lebih meningkat. Tak apalah, tak payah lebih meningkat. Sekurang-kurangnya konsisten dengan bulan Ramadan. Tetapi berapa ramai antara kita orang-orang Islam, ini pemerhatian saya, bulan Ramadan dia jadi baik, betul-betul baik. Kalau orang langgar kereta dia daripada belakang pun, dia turun tengok kamera sikit, dia kata tak apa, sikit aja. Itu bulan Ramadan, baik betul. Tetapi masuk je Syawal, apa yang berlaku? Merdeka, jadi syaitan balik. Sound familiar? Sepatutnya masuk je Syawal, kita maintain takwa kita, iman kita untuk 11 bulan yang akan datang. Dan kemudian masuk Ramadan tahun depan, kita upkan lagi iman dengan takwa kita. Masuk Syawal, maintain. Lepas tu masuk Ramadan, upkan lagi. So, dengan lain perkataan, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada perempuan, okey, tuan-tuan yang dihormati, yang dirahmati Allah SWT. Saya berdoa insya-Allah pada Ramadan pada tahun ini, sama-samalah kita dapat muhasabah diri kita balik. Sama-sama kita dapat melihat, okey, kita dah berpuasa hari ini, dah masuk hari yang ke-6 kan? Tak silap saya, hari ke-6 kita berpuasa pada hari ini. Okey, insya-Allah kita muhasabah 6 hari ini bagaimana kita berpuasa. Dan mudah-mudahan dalam baki bulan Ramadan ini kita dapat memperbaiki lagi amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Dan cadangan saya, kita tak payahlah buat amalan yang menggunung tinggi, kemudian kita sendiri rasa beban sampai kita pun rasa macam tak semangat nak continue. Apa yang saya nak cadangkan, saya cadangkan kita buat amalan tu, kita tingkat sikit je, tak perlu tingkat banyak pun, kita tingkatkan sikit je, tapi kita tak rasa susah, kita tak rasa dia membebankan, tetapi kita istiqamah. Amalan yang baik adalah amalan yang kita istiqamah walaupun sedikit. Dan mudah-mudahan lepas tu bila dah habis Ramadan, masuk Syawal, kita masih istiqamah dengan amalan tadi, insya-Allah. Dan kalau boleh setiap tahun kita up lagi, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kalau nak kongsi benda ni banyak lagi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tetapi saya tengok jam. Okey, 1:15 minit. Okey, setakat ini saya rasa perkongsian yang saya dapat bagi. Ada banyak juga poin-poin penting ni. Okey, tapi tak apa, it's okay, never mind. Tuan-tuan yang dirahmati, satu lagi, bulan Syawal. Apa erti bulan Syawal? Kita sebut hari raya Aidil Fitri.
iaitu kembali kepada keadaan fitrah. Betul? Dan semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tu artinya apa? Bersih, kain putih, tak ada dosa, tak ada apa-apa. So bila kita Ramadan ini, bila kita masuk pada Syawal, insya-Allah kita kembali pada keadaan fitrah kita, putih, bersih, dan kita bina balik hidup kita yang baru sekali lagi. So hari raya Aidilfitri kena ada benda baru tak? Ada. Apa dia benda baru? Kita jadi orang baru. Kita jadi macam kain putih, insya-Allah. Tak semestinya kena ada kereta baru, tabir baru, perabot baru, cushion baru. Boleh faham ke? Okey, rumah nak cat baru boleh, tak ada masalah. Nak tukar perabot baru, tak ada masalah. Saya tak kata salah benda tu. Tapi itu bukan matlamat. Matlamatnya apa yang kena baru? Diri sendiri. Bukan isteri tau. Okey, diri sendiri. Kita yang kena jadi orang yang baru, orang yang lebih baik, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, keturunan kami, zuriat kami. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kita, menganiayai diri kita. Ya Allah, dan hanya Engkau yang dapat mengampuni kami. Ya Allah, ya Allah, berkatilah bulan Ramadan ini untuk kami. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang membina iman dan takwa kami. Ya Allah, ya Allah, peliharalah kami sekeluarga dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, permudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar serta beriman padamu dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.